Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita selama-lamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan pada pagi ini diiringi dengan rahmat, hidayah, inayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti apa yang kita rancangkan tidak dapat kita capai, tidak dapat kita lakukan. Allah mengkehendaki pertemuan kita pada pagi ini dapat diteruskan, maka kita memperbanyakkan puji-pujian kepada Allah di atas nikmat. Dapat lagi kita bersama pada pagi ini, yang mana kita akan membincangkan 3 surah pada pagi ini. Surah yang kita akan mulakan adalah surah yang ke-40, iaitu surah Ghafir. InsyaAllah nota saya akan berikan kepada tuan-tuan dan puan setelah selesai kelas kita pada pagi ini. Jadi kita mulakan pembelajaran kita dengan surah yang Allah menyebutkan bahawa Allah ini adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Kerana Ghafir bermaksud adalah Tuhan yang mengampunkan dosa. Jadi moga-moga setiap hari Allah menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dosa yang terdahulu dan dosa yang akan datang. Surah Ghafir, kalau tuan-tuan nak merujuk di dalam mushaf, di dalam Al-Quran, tuan boleh membuka pada halaman 467. Ya, surah yang ke-40 yang berada pada juzuk yang ke-24. Ya, surah yang mengandungi 85 ayat. Jadi kita teruskan dengan tujuan surah Ghafir. Okay. Kita sudah sedia maklum berdasarkan kepada nama Ghafir yang merujuk kepada Allah itu Maha Pengampun, maka surah Ghafir ini surah yang Allah nak menjelaskan kepada kita bahawa Allah mengampunkan dosa, menerima taubat bagi hamba-hambanya yang beriman. Dalam masa yang sama, Allah Ta'ala nak memberitahu bahawasanya siapa-siapa yang tidak mahu beriman diberikan ruang dan peluang untuk beriman, maka ia akan berhadapan dengan azab Allah yang sangat dahsyat. Tetapi Allah membuka pintu taubat, Allah memberikan pengampunan kepada para hambanya yang ingin bertaubat, yang ingin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah penerangan ringkas bagi tujuan surah Ghafir. Kalau tuan-tuan nak melihat penamaan surah ini, tuan-tuan boleh melihat pada ayat yang
ketiga akan menemui perkataan a'udzubillahi minasyaitonir rajim ghafiridz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqab. Tujuan surah Ghafir ini sebenarnya diambil pada ayat yang ketiga dalam surah Ghafir. Kita mulakan pengembaraan kita, pembelajaran kita dengan kita melihat bagaimanakah surah Ghafir ini dibuka dan dengan perkara apakah surah Ghafir ini ditutup. Kerana Allah lah yang menyusun ayat-ayat ini. Okay. Pembukaan surah Ghafir kita mulakan dengan ayat yang keempat. Kita mulakan dengan ayat yang keempat. Okay. Ayat yang keempat adalah ayat yang Allah menyebutkan tentang orang-orang yang tidak mahu beriman. Orang kafir yang tidak mahu beriman, mereka ni, macam penduduk-penduduk Mekah ni, mereka yang menentang Allah, mereka yang tak mahu beriman, mereka menolak dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, Allah memberitahu bahawa mereka ini bebas bergerak ke hulu dan ke hilir, berulang-alik daripada satu tempat kepada satu tempat. Kenapa Allah menceritakan tentang orang kafir ni boleh berulang-alik bebas? Nak menunjukkan bahawasanya mereka ini Allah Ta'ala tidak turunkan azab secara terus. Allah bagi mereka ruang, Allah bagi mereka masa untuk mereka bertaubat, untuk mereka beriman. Sebab tu Allah menerangkan mereka ni bebas ke hulu dan ke hilir. Okay. Ayat 4 ni kita baca ayat keseluruhannya, maka kita akan dapat mengetahui kenapa dengan mereka berulang-alik bebas bergerak daripada satu tempat kepada satu tempat. Jadi kita kena baca ayatnya secara keseluruhan. Jadi kita baca pada yang ni saya ambil potongan ya, tuan-tuan puan ya. Dia sebenarnya ada lagi ayat sebelum dia ni. Tapi ayat sebelum dia kita nak guna sudut pembuka dan penutup ni lain sekejap lagi. Tapi saya terus ambil yang potongan dia terus. Okay. Yang mana pada hujung ayat 4 ini Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada Nabi SAW. Apa yang Allah bagi tahu? Allah mengatakan bahawa a'udzubillahi minasyaitonir rajim fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad. Okey, apa maksud ayat ni? Kita baca terus kepada ayat yang keempat. Allah memberitahu, maka janganlah engkau dekat situ, ka dekat situ, yaghrurka, so ka dekat sini adalah merujuk kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah memberitahu, maka janganlah engkau wahai Muhammad diperdaya, yaghurka, diperdaya oleh apa? Kebebasan mereka yang bergerak fil bilad, berulang-alik daripada satu bandar kepada satu bandar yang lain. Apa maksud diperdaya? Okay. Diperdaya ni maksudnya janganlah melihat orang kafir ni yang dia tak jadi apa-apa pun, maksudnya walaupun mereka buat syirik, walaupun mereka kafir, mereka bebas ke mana dan kemari. Maksudnya ayat ni Allah Taala memberitahu kepada Nabi SAW. Allah Taala menerangkan, jangan kamu terpedaya. Maksudnya jangan kita memandang, jangan kita mengukur, jangan kita ukur sesuatu benda yang benar ini
pada nikmat mereka bebas. Maksudnya, kita kan sudah tahu, kita kan sudah maklum, buat baik Allah balas baik, buat buruk Allah balas buruk. Tetapi dalam konteks ayat ini, walaupun orang kafir ni mereka menentang ayat-ayat Allah, tapi kenapa Allah bagi mereka nikmat boleh berulang alik? Kenapa mereka boleh bebas? Kenapa Allah tak sekat je? Kan? Kenapa Allah tak turunkan balasan kepada mereka? Jadi di pedaya ni maksudnya jangan mengukur, jangan menilai apa yang orang kafir lakukan ini, mereka ini benar. Jangan tengok mereka benar dari sudut mereka dapat nikmat. Maksudnya macam tu. Kalau kita tengok orang kafir kan, mereka lah orang yang banyak harta, kaya, betul tak? Jangan kita ukur kebenaran redha Allah pada orang kafir tapi dia kaya. Bukan. Jadi kebenaran itu bukan melihat kepada siapa yang dapat nikmat. Bukan. Seperti mana orang kafir musyrikin yang mereka boleh bergerak ke sana dan kemari, selamat pergi dan balik. Inilah pembukaan bagi surah Ghafir. Okay. Apa berkaitan dengan tujuan surah Ghafir? Sebab tu kita kena tahu ini ayat 4. Jadi ayat 3 tadi saya kata, nak tahu nama surah Ghafir, tengok ayat 3. Maknanya di sini, kita belajar tadi, surah Ghafir, surah yang Allah menjelaskan tentang Allah ni dia maha pengampun. Maka pada ayat 4 ni sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala nak memberitahu kepada kita bahawa Allah membuka peluang, Allah bagi peluang seluas-luasnya kepada orang kafir ini untuk mereka bertaubat, ubah cara hidup mereka daripada mensyirikkan Allah kepada mengesahkan Allah. Tetapi dalam masa yang sama, jangan lihat mereka itu kaya, mereka itu bebas ke hulu dan ke hilir menandakan mereka benar. Jadi ini pesanan dari Allah SWT pada pembukaan. Apabila kita baca pada penutup, kita tengok kepada penutup ayat nombor 82. Ayat lebih kurang ayat surah Ghafir kan ada 85 ayat. Maka ayat yang ke-82 ni Allah Subhanahu wa ta'ala nak menerangkan kepada Nabi SAW dan kepada kita semua bahawasanya sudah ada umat-umat dahulu yang Allah telah binasakan mereka. Maksud dia, kalau ayat 4, kita dapati seolah-olah Allah biarkan je orang kafir ni. Kita nampak seperti itu. Tetapi, pada ayat nombor 82, Allah nak menerangkan bahawasanya Allah Ta'ala tak pernah pun membiarkan orang-orang yang kafir ini mereka buat sewenang-wenangnya. Maka Allah mendatangkan contoh yang berlaku kepada umat-umat terdahulu. Okay. Umat-umat terdahulu ni kenapa? Umat-umat terdahulu ini Allah Ta'ala telah binasakan mereka. Maka kebinasaan umat-umat terdahulu ini adalah menjadi bukti bahawasanya Allah tidak pernah mengabaikan, melupakan orang-orang yang menentang para rasul. Sudah terbukti. Tetapi inilah yang dipanggil rahmat kepada umat Nabi Muhammad. Berbeza dengan umat dulu. Kalau umat dulu, kalau sampai satu masa, Allah Ta'ala akan binasakan mereka. Tapi umat Nabi Muhammad SAW ni dia berbeza. Rahmat Allah nampak kepada umat Nabi Muhammad. Tetapi
bukan Allah tidak membinasakan mereka bermakna Allah Taala tidak gagah ke, Allah Taala redha ke, tidak. Okay, jadi kita tengok ayat nombor 82 untuk lebih mengetahui dengan lebih lanjut. Okay, kalau kita baca ayat nombor 82, Allah Subhanahu wa taala berfirman, afalam yathiru fil ardi, tidakkah mereka telah berjalan di muka bumi, fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim, lalu mereka perhatikan bagaimana akibat kesudahan orang yang terdahulu daripada mereka. Okay. Mereka di sini dia kembali, saya melihat kepada pentafsiran ayat. Okey. Mereka di sini dia merujuk kepada orang kafir musyrikin yang pada ayat 4 tadi. Ayat 4, orang kafir musyrikin mereka boleh bergerak dengan bebas. Okey. Sepatutnya mereka yang boleh bergerak daripada Mekah pergi Yaman ke, daripada Mekah mereka berulang-alik pergi bumi Syam ke, kan? Sepatutnya mereka ni kalau dah berjalan daripada satu tempat kepada satu tempat, kenapa dalam perjalanan pergi balik ke, kenapa mereka tak ambil pelajaran, kenapa mereka tak ambil teladan tentang kisah-kisah umat-umat sebelum mereka yang pernah Allah binasakan. Yang mana umat-umat sebelum penduduk Mekah ni, Allah kata umat dulu ni yang Allah binasakan ni, kanu aktsara minhum, mereka tu lebih ramai, wa asyaddu quwwatan, dan mereka itu lebih apa? Lebih ramai, mereka itu lebih lagi dari sudut kekuatan, wa atharun fil ardi, dan kesan-kesan usaha pembangunan di muka bumi. Fama aghna anhum ma kanu yaksibun, namun apa yang telah diusahakan oleh mereka tidak dapat menolong mereka sedikit pun. Apa maknanya? Okey. Macam kita dengar kisah kaum Ad lah, contoh kaum Ad kan. Kaum Ad yang mereka telah dibinasakan oleh Allah disebabkan mereka menentang Nabi Allah Hud. Okey, seperti mana kaum Thamud yang mereka telah menentang nabi tentang nabi mereka, seperti kaum Madian, seperti kaum Lut. Okey, sepatutnya penduduk Mekah ni mereka terkesanlah takut ambil pengajaran kepada umat-umat yang mereka ni sebenarnya tempat-tempat umat-umat yang Allah binasa tu, macam kaum Ad, tempat dia, sisa tempat yang diazab tu masih ada. Macam kaum Lut, macam kaum Thamud, masih ada sisa baki perkampungan, tempat-tempat mereka telah binasakan tu. Jadi penduduk Mekah ni mereka lalu tempat tu, mereka tahu tempat tu, tapi kenapa mereka tidak mau mengambil pengajaran? Sedangkan kaum Ad ni lebih kuat lagi daripada siapa? Daripada penduduk Mekah. Tentera-tentera mereka lebih hebat, kumpulan mereka lebih ramai, mereka lebih maju. Dan kita tahu kan kaum Ad, kaum Samud kan mereka buat tiang yang besar. Macam kaum Samud mereka mengukir rumah-rumah di batu-batu. Kalau nak dibandingkan kekuatan, kekayaan, kekuatan tentera, kemajuan teknologi, lebih maju lagi daripada penduduk Mekah. Maksudnya kalau Allah Ta'ala nak mengazab penduduk Mekah ni, bila-bila je Allah boleh azab. Sebab apa? Sebab kaum yang lebih hebat daripada penduduk Mekah tu pun telah hancur binasa.
Inilah yang Allah nak terangkan kepada ayat nombor 82. Jadi kita nampak perkaitan ayat 82 dengan ayat nombor 4. Jadi apabila turunnya ayat nombor 82 ni menunjukkan bahawa rupa-rupanya bukanlah Allah Ta'ala ini tak ambil kisah ataupun Allah Ta'ala ni lalai terhadap apa jua tindakan yang dilakukan oleh penduduk Mekah yang kafir ni. Mereka ulat-alik tu bukan menandakan Allah Ta'ala ni tak ambil peduli. Tapi itu sebenarnya adalah istidraj kepada mereka. Allah memberitahu kepada Nabi SAW. Jadi kita nampak perkaitan antara pembuka dan penutupan pada ayat nombor 82. Apa kaitan dengan surah Ghafir pengampunan tu? Sebab itulah tadi kan Allah bagi masa kat mereka. Allah bukan bagi setahun, Allah bagi bertahun-tahun kepada mereka untuk dapat dakwah. 13 tahun Nabi duduk kat Mekah. Kan menyampaikan dakwah. Maknanya dibuka ruang taubat, dibuka ruang beriman. Tapi ada yang memilih untuk tidak mahu beriman. Jadi Allah tutuplah pintu pengampunan tu. Maka kalau tak dapat pengampunan, maka mereka diancam dengan azab. Kita teruskan kepada sudut yang kedua. Kita lihat pada ayat 4. Ayat sama juga, tapi kita ambil ayat depan ayat 4. Kalau ayat 4 yang kita baca tadi ni, ini ayat belakang. Ini ayat yang dah belakang. Kita nak ambil ayat sebelum dia ni. Ayat 4 juga kita gunakan. Kita tengok tentang isu ini. Kita tengok ayat 4 ni, depan pada ayat 4 ni Allah menyebut tentang apa penduduk Mekah tu dah buat terhadap wahyu Al-Quran, terhadap ayat-ayat Allah, terhadap mukjizat yang ada. Mereka buat apa? Mereka berdebat. Maksudnya mereka tolak. Macam-macam mereka buat, macam-macam mereka berkata tentang ayat-ayat Allah. Jadi kita baca pada ayat yang keempat, kita ambil yang di depan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma yujadilu fi ayatillahi illa alladhina kafar. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah menyebutkan orang-orang kafir ni, inilah orang kafir yang boleh bergerak bebas ke hulu, ke hilir itu, daripada satu negara ke satu negara. Orang yang kafir ni, mereka inilah sebenarnya orang yang apa? Orang yang banyak mengingkari, orang yang banyak berdebat untuk menolak keesaan Allah. Kan orang yang dia tak nak terima kebenaran, dia akan cari jalan macam mana mereka nak betul, macam mana mereka nak menang. Maka orang yang macam ni lah orang yang kafir. Sedangkan ayat Quran tu jelas, sedangkan alam sekeliling ni jelas menunjukkan bahawa Allah itu Esa. Tapi mereka ni ada je mereka nak cari hujah untuk berdebat tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay, kita dapat jumpa maklumat ini pada pembukaan. Daripada satu ayat kita boleh pecah dua sudut kan. Okay, kita lihat penutup dia. Penutup dia kenapa pembuka? Saya minta maaf. Dekat sini nanti saya betulkan nanti insya-Allah. Dekat sini bukan pembuka, dia penutup ya. Saya terambil semula pada pembuka. Dia sebenarnya penutup. Okey. Penutup surah Ghafir, kita ambil dua ayat terakhir, ayat 84 dan ayat terakhir, ayat 84 dan ayat 85. Okey, kalau kita baca dekat penutup, Allah Ta'ala menyebutkan tentang apa? Okey, tentang, nampak tak perkaitan dia begini. Masa mereka, maksudnya mereka ni selalu berdebat tentang ayat Allah, betul tak? Mereka mengingkari, mereka menolak keesaan Allah. Okey, maksudnya mereka memang tak nak terimalah dakwah Nabi ni.
Itu pada pembuka dia. Tetapi kalau kita baca dekat penutup, akhirnya mereka yang menolak dakwah Nabi ni, yang suka berhujah, berdebat, akhirnya mereka beriman juga. Mereka beriman juga, mereka percaya juga, mereka terima. Tetapi sayang, 1000 kali sayang, mereka beriman ketika mereka telah melihat azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menceritakan kalau azab Allah Ta'ala itu dekat kepada mereka, maka ketika itu barulah mereka hendak memperakui apa yang telah mereka debatkan sebelum mereka didatangi azab. Jadi kita nampak perkaitan apa? Kita nampak perkaitan pembukaan mengatakan mereka ini tak mahu beriman. Jadi penutupan memberitahu mereka beriman. Tapi beriman mereka ini adalah pada waktu yang tak boleh lagi nak beriman. Bila waktu tu? Waktu ketika mereka sudah melihat azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita baca ayat nombor 84 dan 85. Okay, ayat nombor 84. Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada kita, falamma ra'au ba'sana, maka ketika mereka ni siapa? Mereka ni yang yujadil tadi. Mereka yang berdebat tentang ayat Allah tadi. Ambil balik ayat 4 tadi tu. Maka ketika mereka telah melihat ra'au, mereka telah melihat ba'sana, azab kami, qalu, maka mereka berkata, amanna billahi wahdahu. Mereka berkata, kami beriman kepada Allah semata-mata. Wa kafarna bima kunna bihi musyrikin. Dan kami kufur kepada benda-benda yang menyebabkan kami menjadi orang yang musyrik. Jadi orang kafir ni, dia cakap, dekat-dekat mereka nak ditimpa azab oleh Allah, barulah mereka nak insaf, baru mereka nak beriman kepada Allah yang satu. Lepas tu mereka mengatakan, yang lepas tu kami ni kufur, kami tak percaya, kami tolak benda-benda yang telah menyebabkan kami ini menjadi musyrikin. Mereka menjadi orang yang penyembah patung dan berhala. Okey, adakah iman mereka ini diterima oleh Allah pada saat dan ketika ini? Maka kita baca pada ayat yang terakhir sekali. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, falam yakun yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana. Allah mengatakan, maka keimanan sewaktu melihat azab kami tidak lagi berguna buat mereka. Allah kata, kalau baru nak beriman di saat melihat azab, Allah kata tidak akan diterima iman itu. Maka Allah Ta'ala kata, itulah, Allah kata, sunnatullahi allati qad khalat fi ibadihi wa khasira hunalikal kafirun. Allah kata, itulah sunnah ketetapan Allah yang telah berlaku kepada para hambanya. Pada saat itu, rugilah orang yang kafir. Maknanya Allah memang telah menetapkan, kalau dah sampai pada azab, tidak boleh diterima lagi iman. Tak kisah umat mana, zaman apa, apabila dah sampai azab Tuhan, tak boleh lagi nak mengaku beriman.
Sedangkan masa dekat dunia, sedangkan semasa tak ditimpa azab, macam-macam nak berhujah untuk menolak dakwah Nabi SAW dan dakwah para rasul. Okay, jadi kita nampak perkaitan antara pembuka dan penutup. Okay, jadi kita teruskan pada surah yang berikutnya, iaitu surah Fussilat. Okay. Surah Fussilat surah yang masih lagi berada pada juzuk yang ke-24 dan ada sikit memasuki juzuk yang ke-25. Jadi surah Fussilat ni, kalau tuan-tuan nak merujuk di dalam Al-Quran, ia berada pada muka surat 477. Surah yang ke-41. Fussilat. Okey, apa maksud Fussilat? Okey, Fussilat bermaksud yang dijelaskan. Yang dijelaskan. Maksudnya Al-Quran. Dia merujuk kepada Al-Quran yang dijelaskan. Kalau orang tanya, macam mana Al-Quran itu dijelas? Okey, ayat-ayat di dalam Al-Quran itu dijelaskan. Dijelaskan apa? Okey, kalau kita tengok pada tujuan surah Fussilat, ia berkaitan dengan keagungan Allah. Keagungan Allah, maka ayat-ayat Al-Quran menjelaskan keagungan Allah, kebesaran Allah, yang mana keagungan Allah, kebesaran Allah ini boleh dilihat dari sudut ayat-ayat Al-Quran ataupun boleh dilihat dari sudut penciptaan alam semesta ini. Jadi kalau kita baca ayat Quran, kita faham, kita akan nampak kebesaran Allah. Tapi kalau kita tak buka ayat Quran pun, kita tengok alam-alam di sekeliling pun, kita dah boleh nampak kebesaran dan keagungan Allah yang menunjukkan Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang layak untuk disembah. Itulah tujuan bagi surah Fussilat. Mari kita lihat pembuka dan penutup bagi surah Fussilat. Surah Fussilat, ia dibuka dengan dua huruf abjad, iaitu huruf Ha dengan huruf Mim. Okay, surah Ha Mim. Okay. Kita mulakan perbincangan kita terus pada ayat yang kedua dan kita ambil juga pada ayat yang ketiga. Ayat 2 dan ayat 3, Allah membuka pada surah Fussilat ini menerangkan tentang Al-Quran. Tapi digunakan dengan istilah kitab. Ini bermakna pembuka surah Fussilat adalah dengan menerangkan tentang wahyu Al-Quran yang ayat-ayat dalam Al-Quran itu, ayat-ayatnya dijelaskan dengan terang. Kita tengok pada ayat dan terjemahan ayat. Kita baca pada ayat yang kedua, Tanzilum minar rahmanir rahim. Okay, turunnya kitab ini daripada Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Turunnya mestilah ada yang menerimanya. Tentulah yang terimanya adalah Nabi SAW. Okay, Allah mengatakan, kitab yang diturunkan daripada Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani ini, kitab itu Fussilat, kitabun fussilat ayatuhu, iaitu sebuah kitab
yang dijelaskan ayat-ayatnya satu persatu. Tapi kita kena belajarlah nak memahami ayat itu menjelaskan tentang apa. Apatah lagi di zaman orang Arab dulu. Kalau zaman orang Arab dulu memang sangat jelaslah. Sebab apa? Allah kata Qur'anan Arabiyya. Sebab Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Liqaumi ya'lamun. Bagi orang yang memahaminya. Jadi Allah kata Al-Quran itu jelas. Dia punya apa? Dia punya maksudnya. Ayat itu jelas. Mereka boleh faham. Sebab Quran itu sendiri, dia turun dalam bahasa Arab kepada orang Arab pada zaman itu. Okay. Kalau kita tak ada alasan, kita tak faham dah. Sebab apa? Quran terjemahan dah banyak ada dekat Malaysia. Jadi tak ada alasan lagi kata, saya tak faham dah bahasa Arab. Tapi ada terjemahan. Terjemahan perkata sampai ada. Terjemahan harfiah pun ada. Terjemahan yang bentuk tafsiran pun ada. Kitab tafsir pun ada. Maka tak ada alasan untuk kita kata kita tak tahu ayat. Okay. Jadi Allah mulakan dengan menerangkan tentang apa? Tentang kitab iaitu Al-Quranul Karim yang jelas ayatnya, yang ayat-ayat itu, Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Okay. Kemudian kita tengok kepada penutup. Apabila kita baca kepada penutupan ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang yang Allah mulakan ayat-ayatnya jelas kan? Maka Allah tutup dia dengan menerangkan tentang Al-Quran itu memang benar. Isi kandungan ayat dia, petunjuk dalamnya, apa saja dalam Quran itu dia adalah benar. Ayat 52 sehinggalah ayat nombor 53. Jadi kita lihat pada ayat nombor 52. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada ayat nombor 52. Qul ara'aytum in kana min indillahi. Katakanlah wahai Muhammad, apa pendapat kamu jika Al-Quran ini datangnya daripada Allah, kemudian kamu mengufurinya? Maknanya, penutup ayat ni nak memberitahu kepada kita bahawa Al-Quran ini dia benar. Benar kenapa? Ia memang turunnya dari Allah. Jadi Nabi SAW diperintahkan oleh Allah bertanya kepada orang Arab musyrikin yang mereka yang menolak ayat Quran ni, kalau Al-Quran tu turun dari Allah, membawa maksud apa? Kamu nak beriman atau tidak? Jika Al-Quran ni dari Allah, tetapi kalau kamu mengkufuri dia, macam mana? Boleh fahamkan ayat dia? Okay. Jadi, Allah menyebut tentang apa? Tentang Al-Quranul Karim yang datangnya daripada Allah. Jadi, kita mendapati bahawa pada pembukaan ayat 2 dan 3 kan Allah menyebut tentang namanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Lepas tu Allah menjelaskan tentang ayat-ayatnya yang jelas. Maka pada penutup pun Allah mengulangi, Allah mengukuhkan lagi Al-Quran itu memang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, kita ambil ayat 52 pun dah cukup untuk mengetahui tentang persamaan, pembukaan dan penutupan bagi sudut penerangan tentang Al-Quranul Karim. Kemudian kita lihat pada sudut yang kedua, pembukaan surah surah Fussilat. Kita lihat ayat yang keempat.
Kita lihat pada ayat yang keempat, sambungan daripada cerita Al-Quranul Karim. Kita sambung balik. Jadi kita sambung ayat 3 tadi. Okay. Jadi pembukaan surah Al-Fussilat ini, Allah menerangkan tentang walaupun ayat Quran itu fussilat ayat, walaupun Quran itu turun dalam bahasa Arab, tetapi orang-orang Arab musyrikin kebanyakannya mereka apa? Mereka berpaling. Tetap tak nak apa? Tetap tak nak terima. Walaupun jelas ayat dia. Bahasa Arab pula. Tapi Allah kata kebanyakannya berpaling dari Al-Quran. Jadi kita baca ayatnya secara keseluruhan. Allah mengatakan Bashirau wa nadhira. Okey, Bashirau wa nadhira. Mana ayat tadi pergi? Okey, Bashirau wa nadhira. Ia kat sini dia merujuk kepada Al-Quran, ya. Al-Quran. Dia merujuk kepada Al-Quran. So Allah kata Al-Quran itu basyiran, membawa berita gembira yang boleh menggembirakan mereka. Okey, menggembirakan tentang apa? Menggembirakan tentang syurga. Okey. Wa nadhira. Al-Quran itu juga ayat-ayatnya adalah berbentuk nadhira, memberikan peringatan. Mengingatkan tentang apa? Mengingatkan tentang neraka. Jadi kalau orang-orang yang dia nak beriman, dia beriman, dia akan gembira. Dia akan gembira sebab mereka akan mendapat balasan syurga. Tapi siapa-siapa tak nak beriman, mereka akan diingatkan tentang neraka. Itulah ayat Quran. Okey. Walaupun ayat Quran bentuknya basyir wa nadhira, tetapi mereka buat apa? Fa'a'rada aktharuhum. Namun kebanyakan mereka itu berpaling. Fahum la yasma'un. Mereka tidak mahu mendengar. Mereka berpalinglah, mereka tolak. Kan seolah-olah kalau sebut neraka ni macam tak takut apa-apa. Kan ayat Quran kan menunjukkan, ayat Quran tu kan dia sebagai nadhir. Kan sebut tentang azab Allah macam tak bagi kesan pun kepada mereka. Dan mereka memang tak nak dengar ayat Quran dibacakan. Maknanya apa? Mereka sombong. Tak nak. Ini Allah menjelaskan pada ayat yang keempat. Adakah cerita mereka kebanyakan berpaling ini dia memang setakat ni saja cerita mereka? Sebab tu kita kena tengok penutup. Kalau kita tengok penutup, kita akan jumpa. Kita akan jumpa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang Allah mengukuhkan lagi tentang jenis manusia yang berpaling tu. Kebanyakan mereka berpaling, mereka tidak mahu mendengar. Jadi apabila kita baca dekat penutupan, Allah menerangkan sekali lagi tentang Allah menerangkan sekali lagi tentang sikap orang yang berpaling dan dia tak mahu mendengar Al-Quran itu, maka Allah menyatakan pada ayat yang ke-52, mereka itu sebenarnya telah menjadi kufur. Kalau mereka dah kufur, apakah label, apakah gelaran
yang patut diberikan kepada orang yang kufur terhadap ayat Al-Quran. Kalau macam ayat kita baca pada ayat 4 ni, Allah memberitahu bahawa walaupun sifat Al-Quran itu memberikan peringatan, tapi mereka tak kisah, mereka tak ambil kisah pun. Okay. Mereka yang berpaling, yang tak ambil kisah, yang tak nak dengar ni, apa yang patut dilakukan kepada mereka? Allah tak terangkan pada ayat 4. Jadi pada penutup, Allah menyambung pada perbahasan ayat 4 ini, yang Allah menerangkan mereka ni sebenarnya kufur. Maka kalau mereka kufur terhadap Al-Quran, sedangkan Al-Quran ni apa? Basyiron wa nadhira. Lepas tu Al-Quran ni kan ayat dia fussilat, jelas ayatnya, bahasa Arab lagi. Okay, tapi mereka kufur. Okay, kita tengok ayat nombor 52 secara keseluruhan. Maka Allah mengatakan bahawa ini kita baca tadi. Tapi yang kita baca tadi tu, yang kita baca dekat sudut satu tadi, kita nak kuatkan maklumat ni. Quran tu datang dari Allah. Tetapi dekat bentuk yang kedua ni, kita nak tekan dekat sini. Summa kafartum bihi. Sampai hujung lah. Jadi Allah mengatakan bahawa jika Al-Quran ni turunnya dari Allah, kemudian kamu mengkufuri, kemudian kamu mengufuri, kufuri ni dia umum kan. Kemudian kamu jadi orang yang kufur terhadap Quran. Apa bentuk mengkufuri itu? Itu kita kena patah balik ayat nombor 4 dekat pembuka tadi. Mengkufuri itu apa dia? Mereka berpaling. A'radha, mereka berpaling. Apa bentuk mereka mengkufuri itu? Mereka tak mau dengar ayat Quran tadi. Okey, jelas. Sedangkan mereka tahu ayat Quran itu turunnya dari Allah. Okay. Kemudian Allah terangkan lagi, orang yang mengkufuri, kalau kita gabungkan dengan pembukaan, yang berpaling, yang tak mau dengar ayat Quran ni, Allah mengatakan mereka ini patut digelar sebagai apa? Man adhallu mimman huwa fi shiqaqin ba'id. Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang tetap dalam penentangan yang menyimpang jauh dari kebenaran. Maknanya Allah mengatakan mereka inilah orang yang paling apa? Orang yang paling sesat. Mereka jauh daripada jalan yang lurus. Jauh daripada kebenaran. Mereka lah orang yang paling sesat. Dia bukan sesat 1 kilometer daripada tempat yang nak dituju. Ni kita boleh kata seolah-olahnya macam beribu-ribu kilometer mereka tak jumpa jalan yang lurus tu macam mana. Kenapa? Kerana Quran tu turun dari Allah. Kenapa? Itu kita kena gabungkan pada ayat yang sebelum ni. Kerana ayat tu dah jelas. Bentuk ayat Quran tu pula memang nadhira, menakut-nakutkan mereka. Tapi mereka kufur. Jadi kita mendapati bahawasanya pembuka dan penutup sudut yang kedua ini menjelaskan kita tentang sikap orang Arab musyrikin yang menolak Al-Quranul Karim, yang sombong, yang mengabaikan, yang berpaling terhadap ayat Al-Quranul Karim. Bahkan mereka ini digelar dengan orang yang paling sesat sekali, berada di dalam kesesatan. Kita terus pada sudut yang ketiga. Okey, kalau kita tengok sudut yang ketiga, Allah Ta'ala memberitahu kepada kita tentang isu ada orang mereka mengkufuri hari akhirat. Kalau dah tolak ayat Quran, sedangkan ayat Quran tu kan menyebut tentang banyak tentang hari akhirat. Jadi kalau dah tolak ayat Quran tu, sudah pasti juga mereka akan mengkufuri. Mereka tak percaya adanya hari akhirat. Jadi Allah terangkan pada ayat yang ketujuh. Kita jadikan topik
mengkufuri isu hari akhirat ini sebagai bentuk pembukaan yang lain. Okey, kita lihat apa yang Allah nyatakan. Allazina la yu'tuna zakah. Orang yang tidak memberikan zakat. Wa hum bil akhirati hum kafirun. Dan mereka mengkufuri akan adanya hari akhirat. Okay, Allah memberitahu pada pembukaan, iaitu pada ayat 7, mereka ini mengkufuri akan kewujudan hari akhirat. Okay, tapi belum lengkap lagi cerita hari akhirat ni. Sebab tu kita kena tengok pada penutup dia. Sebab itu fungsi pembuka dan penutup. Mungkin kita, kalau kita tak baca keseluruhan ayat surah Fussilat kan, yang mengandungi 54 ayat ni, mungkin kita dapati kita tak dapat maklumat lengkap tentang macam mana mereka mengkufuri hari akhirat tu. Apa bentuk dia? Mereka tak percaya. Kat hari akhirat ni kan, hari akhirat kan dia ada banyak situasi kan. Bangkit daripada kubur. Kalau sebelum ni kan kita telah belajar salah satu bentuk pengingkaran hari akhirat ini ialah nak dihidupkan semula. Kita dah belajar dekat surah Yasin pada siri yang lalu. Kita sudah belajar dah, kita dah sebut dah. Tapi dekat surah Fussilat, Allah menerangkan bentuk yang lain yang mereka mengkufuri. Tapi kita tak jumpa dekat ayat nombor 7. Kita tak jumpa dekat permukaan dia. Jadi kita kena tengok keseluruhan. Baca sampai surah Fussilat ni habis, maka kita akan jumpa pada ayat yang ke-54, ayat yang akhir sekali. Allah menyebutkan ciri mengkufuri hari akhirat. Kalau pembukaan tadi dia hanya sebut isu mengkufuri hari akhirat saja, betul tak? Kan? Tapi tidak diterang dengan lebih jelas lagi dalam isu apa, dalam perkara apa akhirat yang mereka tak percaya ni. Jadi dekat ayat 54 Allah menerangkan antara ciri ataupun bentuk mengkufuri kepada hari akhirat ini. Mari kita lihat ayat dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim. Allah kata, ingatlah, sesungguhnya mereka sentiasa berada dalam keraguan tentang pertemuan dengan Rabb mereka. Di sini maknanya orang Arab musyrikin mereka tak yakin bahawa nanti dia akan jumpa Tuhan dia di hari akhirat. Sebenarnya pasal hari akhirat lah kan, betul tak? Sebab hari akhirat kan hari kita bertemu dengan pencipta kita. Jadi penutup ayat 82 ni Allah mengukuhkan kembali pada ayat kita baca yang ke-7 tadi tu. Dalam masa yang sama Allah menerangkan antara yang ada di hari akhirat itu dalam isu apa? Ya, isu pertemuan Allah dengan hamba-Nya. Maka orang kafir dia dalam keadaan dia ragu-ragu. Dalam rukun, dalam bab iman tak boleh ragu-ragu. Miryatin dikaitkan dengan ragu-ragu. Jadi kita mendapati ayat akhir surah Fussilat menyebutkan tentang mereka memang tak percaya pun hari pertemuan dengan Yang Maha Pencipta. Jadi ayat nombor 54 ini menerangkan dengan lebih terperinci apa hari akhirat yang mereka kufuri pada pembukaan tadi. Secara tak langsung kita dapat belajar hari akhirat ni hari apa? Maka hari akhirat ini adalah hari kita akan bertemu dengan Rabb kita, dengan pencipta kita,
yang mengaturkan kehidupan kita, yang mengaturkan alam ini. Kita terus kepada maklumat yang berikutnya, sudut yang keempat. Okay, sudut yang keempat ni, kita nak rujuk ayat nombor 5. Kita nak rujuk ayat nombor 5, yang mana ayat nombor 5 ni, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan tentang apa alasan orang kafir ni mereka berpaling. Mereka tak mau mendengar. Okey, tak mahu mendengar. Okey, mari kita lihat ayat yang kelima secara keseluruhan. Ingat, ayat kelima, kalau nak lebih faham, kena ingat apa isu ayat 4 tadi. Okey, ayat 4 tadi kan Allah beritahu mereka berpaling, mereka tak mau mendengar. Kenapa mereka tak mau mendengar? Ada je alasan mereka. Kalau mereka tak mau mendengarkan, mereka berpaling. Jadi mereka kata apa? Kita baca ayat nombor 5 tu. Waqalu, mereka berkata. Ingat, mereka ni siapa? Mereka ni kena ambil semula, hubung kaitkan dengan ayat nombor berapa tadi? Ayat nombor 4 tadi. Okay. Mereka berkata. Apa yang mereka berkata? Mereka kata, qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaih. Mereka kata, hati kami ni dah tertutup dah nak faham apa-apa yang kesuruhkan kepada kami. Dia kata, wa fi adhadina waqarun. Dia kata, dan telinga kami pun dah tersumbat dah, kami tak boleh dengar dah. Okay. Wa min bainina wa bainika hijabun. Bahkan antara kami dengan kamu ada sekatan. Okay, jelas. Maksud dia apa? Sebenarnya mereka ni bagi alasan, soalannya macam, contohlah, macam orang tak mau dengar kan, orang macam orang tak nak dengar dah, dia akan buat alasan kata, tak payahlah. Macam soalannya mereka kata, kau cakaplah macam mana pun, kami memang tak boleh masuk lah. Maksudnya sebenarnya ayat ini nak merujuk kepada apa? Nak merujuk kepada nak merujuk kepada mereka tak naklah Nabi tu menyampaikan dakwah. Jadi mereka katalah, kami tak boleh faham lah kau cakap apa kat kami ni. Tinggal kami pun macam tersumbat dah, tak boleh nak dengar dah. Kami ni memang ada sekatan lah di antara kami dengan kamu ni. Lepas tu mereka kata fa'mal innana 'amilun. Apa maksudnya? Mereka kata, kau cakaplah Muhammad, kau nak cakap apa kat kami, kau buat je lah. Kan, kau nak buat apa? Kami pun akan buat apa kami nak buat. Kita faham tak nombor 5 kan? Okay. Seolah-olahnya mereka ni macam, mereka sebenarnya mereka memang tak dengar pun. Seolah-olah mereka cari alasan bahawa mereka tak kenal Allah tu. Maksudnya mereka nak cari alasan bahawa apa tindakan mereka buat itu benar. Kan? Jadi kalaulah Allah Ta'ala nak azab pada mereka ke, kalau mereka tak beriman ke, mereka kata, mereka ada alasan. Alasan apa? Kami tak faham lah, tinggal kami tak boleh dengar lah. Kan? Boleh jelaskan ayat nombor, syarat tentang faham pada ayat nombor 5 ni. Okay. Apabila kita baca pada penutupan, kita akan jumpa tentang Allah kata tentang, kita pakai kita tanya kan, kalau orang bagi alasan macam ni, macam mana? Nak sampai dakwah juga ke? Sebab mereka sendiri dah macam dia kata, kami tak faham lah kau cakap apa. Contoh,
Sebenarnya bukan tak faham, saja tak nak buat apa saja, tak nak memahami. Saja buat hati tu tertutup. Maka nak tahu jawapan dia, Allah Ta'ala sebut dekat penghujung dia. Mari kita tengok dekat penghujung dia. Okey, dekat penghujung Allah memberitahu sebenarnya tak ada sekatan pun. Maksudnya sebenarnya mereka boleh terima ajaran Nabi tu. Sebenarnya hati mereka tu boleh je faham. Telinga mereka tu sebenarnya boleh je kalau nak digunakan untuk mendengar. Kita baca ayat nombor 53. Kan mereka bagi alasan last sekali tentang hijab kan. Kami dengan kau ni memang beza sangat lah. Seolah-olah macam tak ada macam tak kena. Ajaran Islam ni dengan apa yang mereka dah buat tu macam tak synchronize, macam tak boleh masuk. Macam tu, mereka tak ada sekatan. Mereka yang mendakwa seperti itu, tapi Allah memberi jawapan. Pada ayat 53, dua ayat terakhir sebelum kita habiskan surah Fussilat ni, Allah menerangkan. Mari kita baca ayat ni. Allah mengatakan, sanurihim ayatina fil afaq. Allah mengatakan, kami akan perlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami. Afaq ni macam ufuk kan. Kami akan tunjukkan dekat diorang ayat-ayat kami yang ada di merata-rata tempat. Okay. Lepas tu Allah mengatakan wa fi anfusihim. Okey. Wa fi anfusihim, dan ada pada diri mereka. Okey. Sebelum saya lanjutkan, saya nak terangkan ni, apa maksud afaq dekat sini? Afaq. Okey. Begini ya. Pendapat pertama mengatakan kita kena ambil tafsiran sikit ni supaya kita tak tersalah faham. Okey, kalau kita baca dekat afaq ni, maksudnya macam ni. Allah Ta'ala kata pada ayat 53 ni, Allah nak beritahu kepada mereka sebenarnya mereka boleh faham. Maksudnya mereka tak ada alasan kata tak faham, tak ada alasan kata tak dengar, tak ada alasan kata tak sesuai dakwah Islam sebagainya, tak ada alasan. Jadi cara Allah nak membuktikan dengan jelas kepada mereka melalui dua cara. Pertama, fil afaq. Kalau fi afaq, kita terjemah dekat sini merata-rata tempat kan? Merata-rata tempat. Okey, ini isu satu. Okey, saya minta tuan-tuan tulis. Okey. Kalau ikut Al-Imam Al-Tabari. Okey. Kalau ikut Al-Imam Al-Tabari, afaq dekat sini adalah peperangan yang terjadi di antara mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ingat tak macam kita belajar surah Rum kan? Surah Rum kan Nabi menyatakan, Allah beritahu Rum tu akan menang. Itu di sudut sejarah yang akan datang. Jadi seolah-olah afaq dekat sini dia merujuk ni, yang ni pendapat pertama. Pendapat pertama ni pendapat pertama ni maksudnya afaq dekat sini dia macam ni. Kejap sebelum kita keliru. Okey. Pertama jap okey, dia ada dua tau. Satu kejap sikit buat tu sekejap. Okey. Okey. Dia ada dua isu. Pertama,
pada tempat fi afaq, lepas tu pada diri mereka sendiri. Okay. Pada diri mereka sendiri, maksud dia begini. Saya ambil tafsiran yang satu yang mungkin orang faham. Merata-rata tempat ni adalah macam bintang, matahari, bulan. Sebab perkataan ufuk kan, afaq. Maksudnya Allah bagi tahu. Seolah-olah maksudnya Allah bagi tahu. Yang ni pentafsiran yang pertama ya. Pentafsiran pertama mengatakan maksud fi afaq dekat situ adalah merujuk kepada alam sekeliling lah. Matahari, bulan, bintang, malam, siang tu. Jadi kan benda tu ada kat mana-mana. Maksudnya mereka tak ada ruang pun mereka tak boleh nampak Allah ni adalah Tuhan yang sebenar-benarnya. Sebab mereka boleh nampak matahari, mereka boleh nampak bulan, mereka boleh nampak siang, mereka boleh nampak malam. Okey, itu maksud dia. Pada diri mereka sendiri adalah merujuk kepada batang tubuh mereka tu. Maksudnya mereka pun boleh mengaku bahawa siapa yang jadikan mata, siapa jadikan mereka telinga, siapa jadikan hati. Maksudnya pada anggota tubuh badan mereka tu sudah ada bukti yang menunjukkan bahawa ada Tuhan yang mencipta. Okay, itu maksud pertama yang saya rasa ramai orang dia faham macam tu. Katakan pada terjemahannya pun sebut seperti ini. Tetapi ada pendapat lain yang dipilih pun sebenarnya oleh Al-Imam Tabari mengatakan afaq dekat sini merujuk kepada peperangan. Peperangan yang Allah Subhanahu wa taala akan menangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada diri mereka sendiri maksudnya adalah pembukaan kota Mekah. Pembukaan kota Mekah kan telah menunjukkan bahawa memang betul lah Muhammad ni orang yang benar, memang dia rasul lah, Allah tolong dia, kami telah kalah. Itu makna yang kedua. Okey. Jelas dekat sini. Okey. Daripada isu ini, kita dapat mengkaitkan bahawa kalau yang tadi pada ayat nombor 5, kan, mereka datangkan alasan bahawa mereka, maksudnya ayat nombor 5 mereka buat alasan lah untuk mereka berpaling sebagainya. Tetapi kalau kita baca dekat penutup, rupa-rupanya kita tahu, rupa-rupanya itu alasan diorang je. Rupanya saja tak nak dengar, saja tak nak faham, buat-buat tak faham. Sebab ayat 23 tu Tuhan kata pasti, kata Allah. Sebab sanuri menunjukkan kepada janji Allah. Kami akan perlihatkan kepada mereka. Maksudnya Allah Ta'ala kata sebenarnya mereka boleh faham. Maka kalau mereka nak jelas Tuhan tu satu, maka Allah akan tunjukkan dari sudut apa? Alam sekeliling ke. Lepas tu Allah tunjukkan kepada diri mereka itu sendiri. Yang mana kata Allah, sehinggalah hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq, sehingga jelas kepada mereka bahawa Al-Quran itu adalah benar. Okay. Itu pada penutupan. Saya harap tuan jelas apakah hikmah ataupun apakah fungsi pada penutup ini dengan ayat nombor 5 yang kita baca sebelum tadi. Jadi kita terus kepada surah Asy-Syura. Last sekali ya, kita dah masuk surah Asy-Syura. Okey. Surah Asy-Syura merupakan surah yang dah masuk kepada juzuk yang ke-25. Tadi Fussilat pun ada sikit ayat yang masuk juzuk ke-25. Okey, kita terus kepada surah yang ke-42, surah Asy-Syura, juzuk yang ke-25. Okey. Asy-Syura semua orang faham. Mesyuarat. Syura, mesyuarah. Kenapa dengan mesyuarah? Orang Arab dulu suka gaduh je. Kan mereka banyak qabilah. Jadi mesyuarat ni
merupakan satu hikmah yang boleh menyelesaikan banyak masalah. Okay, jadi kita lihat tujuan surah Syura ni, surah Syura ni Allah Ta'ala nak memaparkan hikmahnya pada syariat dan ciptaannya. Jadi surah Syura ni surah yang ayat dia ada 53. Surah Syura ni surah yang maksudnya kalau orang nak tahu syariat Allah ni tepat, sesuai untuk manusia, kan, bagi bawa kebahagiaan kepada manusia, maka kita boleh dapat lihat jawapan itu pada surah Syura. Nak tahu syariat Allah ini sesuai, maka kita boleh lihat pada surah Syura. Apa di antara syariat Allah yang nampak yang sangat baguslah, apa yang Allah tunjukkan, Allah ajarkan ni memang sesuai untuk kita. Antaranya mesyuarat itulah. Kan, sebab Allah yang perintahkan apa pun buat bincang. Betul tak? Kalau tak bincang apa jadi? Kalau tak ada lah isu perbincangan, apa jadi? Orang tak puas hati, cakap belakang, betul tak? Boleh bergaduh, boleh jadi sangka buruk. Jadi salah satu syariat Allah pada Syura itu sendiri. Dan juga pada ciptaannya. Okay. Jadi kita terus pergi, bukan ciptaannya Allah tu, tapi Allah mencipta. Okay, segala sesuatu. Okay, kita terus pergi kepada pembuka. Okay, surah Syura ni, pada ayat yang ketiga, Allah mulakan dengan, Allah menyebut tentang wahyu diturunkan. Okay. Kenapa kita tak ambil ayat 1? Dan kenapa tak ambil ayat 2? Kenapa terus ambil ayat 3 sebagai pembuka untuk tajuk ini? Kerana ayat 1 dan 2 adalah huruf hijaiyah. Ha, mim, ayat 1. Ain, sin, qaf, ayat nombor 2. Jadi untuk huruf abjad ini, kita tak jumpalah pada perkaitan di antara penutup tu, walaupun sebenarnya ada perkaitan dia. Tapi kita tak tahu dari sudut makna sebenar hamim tu apa, ain sin qaf tu kita tak tahu, Allah je Maha mengetahui. Okey, tapi kita turun kepada ayat 3. Ayat 3 Allah menyebut tentang wahyu yang Allah turunkan. Bukan dekat nabi saja, tapi juga kepada nabi-nabi yang lain. Okay, kita tengok ayat nombor 3 dia. Kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladzina min qablika. Allah kata, macam itulah, kata Allah, diwahyukan kepada engkau, wahai Muhammad, dan kepada orang terdahulu sebelummu. Okay. Orang dahulu sebelummu itu siapa? Orang dahulu sebelum Nabi SAW sudah pasti ia merujuk kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Okay. Allah menyebut tentang wahyu yang Allah turunkan kepada semua para Nabi, semua para Rasul. Okay. Sekarang kita pergi kepada penutup. Okay. Kalau kita melihat kepada ayat yang ketiga dan kedua terakhir, iaitu ayat 51 dan ayat nombor 52, Allah sebut tentang wahyu juga. Tapi apa beza dia? Tengok peranan penutup ni. Dekat penutup ni Allah menyebut tentang cara. Macam mana wahyu itu turun. Kalau ayat 2 hanya menyebut semua rasul ada wahyu dia, Allah turunkan. Tapi macam mana turun? Bentuk wahyu tu takkan sama je turun dekat Nabi-Nabi dulu. Nak tahu jawapan dia, baca ayat tu sampai habis. Baca surah Asy-Syura sampai habis. Baca. Oh, jumpa jawapan tu dekat penutup dia. Dekat penutup dia. Kita boleh guna teknik ni tuan-tuan dalam kita mendidik. Kan? Nak tahu jawapan dia, contoh kan. Kita kata, buat kerja dulu. Dah buat kerja lama-lama, baru kita bagi jawapan dia. Contohlah. Okay. Jadi Allah disusun dekat ujung-ujung. Jadi kita dapat belajar cara wahyu diturunkan. Isu wahyu juga, tapi ini cara. Maknanya tak lengkap kalau hanya baca ayat nombor 3. Hanya pada pembuka.
Tapi nak dapat jawapan lengkap, bentuk wahyu tu macam mana? Baca pada penghujung. Jadi kita bacalah pada penghujungnya. Okay. Kalau kita baca dekat penghujung dia, Allah Ta'ala berfirman. Kita boleh baca dekat penghujung tu. Sekejap, saya nak susun sikit waktu ni. Okay. Kalau kita baca di sini, Allah mengatakan wa ma kana li basharin ay yukallimahu Allah illa wahyan. Tidaklah layak bagi seorang manusia untuk Allah berkata-kata. Berkata-kata ni maksudnya Allah berkata-kata tu maksudnya Allah menyampaikan wahyu lah. Dengannya, okay, kecuali dengan perantaraan wahyu. Maksud dia, Allah bagi tahu dulu. Yang akan, maksudnya Allah bagi tahu, dalam ramai-ramai manusia yang hanya akan dapat berkata-kata dengan Allah adalah jalan dia apa? Jalan dia adalah wahyu. Ini kita fahamlah. Jalannya adalah dengan perantaraan wahyu. Maknanya, dia itu Rasul lah. Okey. Lepas tu Allah menerangkan. Wahyu itu dalam bentuk apa lagi? Allah kata, ataupun min wara'i hijab, di balik dinding, di balik hijab. Di balik dinding ni, maksud dia, hijab lah, hijab. Di balik dinding, maksudnya ada penghalang yang manusia ni, dia tak nampak Allah tu. Nabi Rasul dia tak nampak Allah, tapi boleh mendengar suara. Maksud dia panggil hijab. Contohnya macam kalau kita ada dinding kan, kita orang duduk kat luar bilik dengan orang ada duduk dalam bilik. Contoh. Tapi orang kat dalam bilik tak nampak orang kat luar tu. Orang luar tu dia tak nampak orang kat dalam. Tapi orang luar tu dia menyampaikan pesanan. Itulah contoh dia. Contoh macam Nabi Musa lah. Nabi Musa kan ada cahaya yang menghijabkan antara dia dengan Allah. Tapi Nabi Musa dapat mendengar apa? Dapat mendengar suara. Okey. Ataupun okey, dekat sini. Ataupun dengan mengutus utusan. Au yursila rasula. Dengan mengutus utusan. Maksudnya melalui perantaraan malaikat. Jadi ini secara ringkas saja yang kita dapat belajar di sini. Menunjukkan bahawa apa? Menunjukkan bahawa Allah menerangkan. Allah memperincikan lagi pada pembuka tadi. Dekat pembuka tadi. Betul lah. Dekat penutup memperincikan tentang wahyu. Jadi kita dapati bahawasanya susunan pembuka dan penutup itu satu ilmu, satu maklumat yang kita jangan abaikan. Kita dah belajar kan? Tengok. Untuk faham jadi secara tak langsung, kita boleh faham dengan lengkap ayat yang kita baca dalam surah tersebut. Kenapa? Kerana di dalam surah itu sendiri mentafsirkan, memperincikan apa yang telah disebut pada awal-awal. Jadi tuan-tuan dah belajar dah serba sedikit, tuan-tuan dah nampak peranan ayat Quran yang mentafsirkan ayat yang lain. Tetapi yang menariknya, ayat dalam surah tu juga yang mentafsirkan ayat lain dalam surah itu. Kita teruskan kepada yang berikutnya, pembuka surah Syura. Allah menerangkan bahawa Allah ni adalah pemilik apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Okay, kita kena baca pada ayat yang keempat. Kita jumpalah pada ayat ni. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Baginya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Okay, ini kita faham. Tetapi adakah setakat itu yang Tuhan nak bagi tahu? Allah ni adalah pemilik apa-apa yang ada di bumi dengan apa-apa yang ada di langit? Adakah itu saja yang Allah nak maksudkan? Okay, jadi kita kena baca pada apa? Kena baca ayat tu sampai habis. 53 ayat, cari jawapan dia.
Jadi dekat penutup, kita ambillah ayat yang akhir sekali 53. Kita akan jumpa sekali lagi Allah menyebut dia tu adalah pemilik langit dan pemilik bumi. Sama macam pembuka. Cuma dekat sini dia ada penambahan maklumat. Dekat sini kita nak dapati bahawa mengikuti jalan. Bukan sekadar Allah nak memberitahu dia adalah pemilik apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Tetapi Allah nak menerangkan kepada kita bahawa maka hidup yang kita nak ikut ni, nak ikut jalan siapa? Ikutlah jalan pemilik apa-apa yang ada di langit, pemilik apa-apa yang ada di bumi. Kalau kita baca pembuka, kita sekadar tahu Allah tu pemilik langit dan bumi saja. Semua orang tahu. Okay. Tapi kalau dah tahu Allah tu pemilik langit dan bumi, kena buat apa? Kena buat apa dengan Allah Ta'ala tu? Ikutlah jalan yang Allah Ta'ala suruh kita ikut. Jadi kita baca ayat nombor 53. Jadi kalau kita baca ayat nombor 53, penutup ni last kali. Allah mengatakan, Siratillah. Iaitu jalan Allah. Okay, jalan Allah. Kalau kita baca dekat sini, kita jumpa iaitu. Jalan Allah. Jalan Allah tu jalan apa? Jadi kalau nak tahu jalan Allah tu jalan apa, tuan-tuan kenalah buka ayat nombor 52. Tengok ayat nombor 52. Kalau baca 52. Kalau tuan-tuan baca ayat nombor 52, tuan-tuan mendapati Allah memberitahu bahawa Nabi SAW ini dia menyampaikan petunjuk kepada manusia, membawa manusia kepada jalan yang lurus. Kalau orang tanya, apa itu jalan yang lurus? Kita boleh kata jalan Allah. Sebab jalan yang lurus, kena baca ayat nombor 52. Lepas Allah Ta'ala kata, Nabi ini dapat wahyu Al-Quran, digunakan wahyu itu untuk tunjukkan manusia mana jalan lurus tu. Tunjukkan manusia jalan yang lurus. Okey, itu ayat 52. Tapi ayat nombor 53, Allah menyambung balik. Jalan yang lurus pada ayat 52 itu adalah jalan Allah. Kenapa itu jalan Allah? Kenapa perlu ikut jalan lurus? Jalan Allah tu. Kerana Allah lah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Itulah jawapannya. Jadi kalau kita gabungkan pembuka dengan penutup, kita dapati bahawa bukan sekadar Allah nak bagi tahu kepada kita dia pemilik apa-apa di langit dan di bumi. Sekadar itu saja. Tak. Allah Ta'ala suruh kita ikut jalan yang lurus tu. Jalan Allah. Okay. Kita tengok sudut lain. Sudut lain, tengok dekat sini. Okey, dekat bentuk yang ketiga, kita ambil kembali ayat 4 tadi. Okey, tapi kita ambil sudut nama Allah. Dua nama Allah yang hujung. Okey, cuba kita tengok dekat ayat 4. Ayat 4 ni saya nak ambil dekat sini. Kita ambil dekat wa huwal aliyyul azim. Ni kan. Satu ayat saja kita boleh pecahkan jadi beberapa bentuk pembuka dan penutup. Ini modul yang perlu, yang ni saya sebut contohlah, kerana nak buat semua macam ni panjang waktu. Ni pun dekat 1.5 jam dah. Okey, sikit lagi. Okey, tengok kat sini, kita nak ambil kat sini. Wa huwal aliyyul azim. Dialah yang maha tinggi lagi maha agung. Okey, sekadar tu je Allah bagi tahu. Dia maha tinggi, dia maha agung. Okay. Macam mana nak bagi faham lagi? Dia tu maha tinggi.
dan dia tu maha agung. Apa bukti Allah tu maha tinggi dan dia maha agung? Okey. Jadi nak faham lagi, kita tengok dekat penutup dia. Cari jawapan dia dekat penutup dia. Kita nampak kan? Maksudnya, bukan sekadar tuan belajar pembuka penutup, tapi tuan boleh belajar tafsir ayat. Tuan boleh dapat ayat tu dengan lebih jelas lagi. Allah bagi tahu dia maha tinggi dan maha agung. Betul. Bagaimana ketinggian Allah dan bagaimana keagungan Allah tu? Contoh dalam isu apa? Dalam perkara apa? Maka dibaca surah tu sampai habis, tengoklah pada ayat yang ke-53 tadi. Jumpa jawapan dia. Rupa-rupanya segala urusan manusia ini kembali kepada Allah. Semua kembali kepada Allah. Kenapa semua urusan dunia ni dia kembali pada Allah? Kenapa semua Allah yang urus? Kenapa semua benda mesti bergantung pada Allah? Jadi ayat 53 ni menerangkan kepada kita tentang bukti Allah tu maha tinggi, maha agung. Apa bukti Allah tu maha tinggi, maha agung? Maka jawapan dia dekat ujung. Ala ilallahi tasirul umur. Ingatlah, kepada Allah kembalinya segala urusan. Urusan apa tuan-tuan nak buat? Urusan apa yang tuan nak buat? Urusan apa yang tuan bimbang? Apa yang tuan nak sebutkan urusan? Semua urusan, carilah Allah. Bergantunglah kepada Allah. Kembalilah kepada Allah. Daripada kita datang ke dunia pun dari Allah, kembali pun kepada Allah. Sepanjang nak kembali kepada Allah tu, semua benda perlu bergantung kepada Allah. Ini menunjukkan Al-Aliyu Al-Azim yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. Last kali untuk sudut yang keempat, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala ayat 8, dan ditutup juga dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala dari sudut memberikan hidayah. Kalau dekat pembuka menyebut Allah ni dia maha berkehendak, kehendak Allah, maka dekat ayat yang ke-52 Allah menyebutkan di antara kehendak Allah itu apa? Bentuknya macam mana? Okay, kalau kita baca ayat 8, panjang ayat dia, cuma waktu saya potong, kita ambil pada yang berkaitan. Allah kata, walau sya'allahu laja'alahum ummatan wahidah. Allah mengatakan, jikalah Allah ni mahu, kata Allah, kan, pasti Allah akan menjadikan mereka ini satu umat. Apa maksud dia? Allah kata, kalau Allah berkehendaki, Allah kata, kalau Allah mengkehendaki, pasti Allah menjadikan kamu ini satu umat. Maksud dia, Allah boleh buat tak semua orang jadi Islam? Allah boleh buat tak semua orang beriman? Kan Allah ni berkuasa. Hati-hati manusia kan berada di tangan Allah. Betul kan? Jika Allah nak buat, berkehendak, Allah boleh buat. Akan tetapi, kata Allah, yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Akan tetapi Allah memasukkan sesiapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya. Maknanya Allah Ta'ala tidak jadikanlah semua manusia, maksudnya Allah tak paksa semua manusia ni. Kan Allah boleh buat untuk jadi semua orang baik. Tak payahlah ada orang kafir, tak payahlah ada neraka, betul tak? Allah boleh buat, tetapi sudah Allah Ta'ala dengan rahmatnya, Allah Ta'ala tidak memilih, tak buat semua manusia jadi macam tu. Tapi Allah memberikan kita pilihan. Allah memberikan kita ruang memilih. Dihantar Rasul, diberikan kitab-kitab pilih. Jadi ada manusia yang Allah pilih dia termasuk dalam
masuk dalam rahmatnya, ada manusia Allah pilih dia memilih Islam. Ada orang dia tak memilih Islam. Okay. Itu tentang kehendak Allah. Kalau kita baca dekat penutup pun Allah menutup tentang kehendak Allah. Memberi hidayah juga. Baca ayat 22 sekali. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Jadi Allah kata akan tetapi kami jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya. Kami berikan hidayah melalui Al-Quran itu kepada sesiapa yang kami kehendaki. Dekat sini kita dapat jawapan dia. Okey, maksudnya tak semua orang dia dapat memanfaatkan Al-Quran untuk membimbing hidup dia ke jalan yang benar. Tetapi ada manusia yang Allah mengkehendaki yang dia menggunakan Al-Quran itu untuk menjadi petunjuk dalam hidupnya. Jadi kita dapati bahawa menceritakan tentang kehendak Allah. Yang Allah itu mengkehendaki adanya manusia buat pilihan. Okey. Jadi berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, pembuka dan penutup. Wallahu ta'ala alam. Kita berhenti di sini. Mohon maaf hari ini agak lama sedikit, tapi tuan-tuan dapat juga mengikuti sehingga penamat surah Asy-Syura. Kita dah makin nak habis Ramadan, sepatutnya kita makin lagi kuat, ya, makin lagi bersungguh-sungguh, kerana kita tak tahu lagi waktu-waktu berbaki ni kita memanfaatkanlah sama-sama untuk kita ambil ambil peluang untuk kita memahami Al-Quranul Karim. Jadi kalau kita dah habis surah Syura, alhamdulillah, maksudnya kita dah sampai kepada juzuk yang ke-25, tapi belum habis lagi juzuk 25. Nanti insya-Allah besok kita masuk surah Az-Zukhruf. Surah Az-Zukhruf. Kemudian kita masuk juga surah Ad-Dukhan dan surah Al-Jathiyah. Maknanya esok kita habiskan juzuk 25. Kita habiskan 3 lagi surah yang berada pada juzuk ke-25, iaitu surah Az-Zukhruf, surah Ad-Dukhan dengan surah Al-Jathiyah. Surah Az-Zukhruf, surah Az-Zukhruf, surah Ad-Dukhan, surah Al-Jathiyah. Ya, 3 surah. 3 surah ni dia berada pada juzuk yang ke-25. Maksudnya esok kita habiskan juzuk 25. Kalau esok hari apa? Rabu kan? Hari Khamis kita masuk juzuk 26. Kita cuba insya-Allah. Cuba untuk habiskan sepanjang bulan Ramadan ini. Jadi itu saja yang dapat saya kongsikan. Mohon maaf di atas sebarang kekurangan, kelemahan. Moga-moga Allah Ta'ala mencampakkan rasa iman, rasa cinta kita kepada ayat Al-Quran, rasa kagum kita kepada ayat-ayat Al-Quranul Karim. Allah memberikan faham yang banyak kepada kita semua. Semoga kita menjadi manusia yang dapat memanfaatkan waktu, umur, tenaga kita, wang ringgit kita, masa kita untuk kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita layak mendapat syafaat Al-Quranul Karim. Ada persoalan, pertanyaan sebelum kita tamatkan? Tuan-tuan dan puan-puan, kalau tidak ada, kita jumpa insya-Allah besok insya-Allah. Jadi kita berhenti di sini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fikum.